Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Kita menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Kita bahagikan pengajian kita ini kepada dua slot. Slot yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran, iaitu root words, kata dasar Al-Quranul Karim. Daripada kata dasar tersebutlah terpecah kepada beberapa kalimat. Dan yang keduanya, kita akan bincangkan mengenai dengan tadabbur Al-Quranul Karim, mengenai dengan At-Ta'birul Qurani, iaitu membincangkan tentang struktur ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, yang begitu cantik susunannya, yang perlu kita halusi, sudah pasti mengandungi makna yang tersurat dan juga tersirat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tuan-tuan perempuan sedia maklum, kita berada pada pusingan yang ketiga dalam Qamus Al-Quranul Karim. Dan pusingan ketiga ini adalah pusingan yang terakhir untuk pengajian kita. Dan kita mencari satu kotak merah yang menunjukkan perkataan ini mungkin sekali, mungkin dua ataupun tiga kali sahaja berulang dalam Quran. Dan perkataan ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berlalu sebelum ini 2 kotak merah, 3 kotak merah, 4 kotak merah menunjukkan perkataan ini kerap dan berulang dalam Quranul Karim. Tetapi hari ini kita nak bincang huruf ba, sambungan, 1 kotak merah yang tak banyak dalam Quran. Tuan-tuan, kita lihat pada muka surat yang keberapa, iaitu pada muka surat yang ke-75. Tuan-tuan lihat perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu perkataan batta'a. Batta'a yubatti'u. Maksudnya apa? Melengah-lengahkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut imba'atha fis sayr, imba'ath, imba'atha yanba'ithu imbi'athan. Imbi'ath maknanya laju dalam perjalanan. Tapi bila ta'akhur al-imbi'ath bermaksud apa? Bermaksud tabatta'a, iaitu ta'akhur, iaitu lewat, melambat-lambatkan. Okey. Kemudian tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perkataan batta'a berasal daripada bataf hamzah. Butun makna lambat, lembab, lambat bergerak. Okey. Kemudian ada juga butun ini dengan makna taharra. Taharra ni makna mencari, fokus kepada sesuatu, berusaha mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Itu ada juga makna butun. Kemudian tuan-tuan, dalam Quranul Karim kita tengok contoh. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Dalam surah An-Nisa 4 lain.
Juzuk yang ke berapa? 4 lai. Juzuk yang ke-5, 4 lai. Tuan-tuan lihat. Maksud la yubatti'anna, maksud yuthabbitu ghairahu. Tuan-tuan lihat dalam Quranul Karim, buka surah An-Nisa juzuk yang ke-5, 4 lai. Kita tengok. Wa inna minkum, ayat ke-72 muka surat 89. Sesungguhnya minkum, ada di kalangan kamu, laman la yubatti'anna, ada orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya. La yubatta'a yubatti'u, batta'a yubatti'u, iaitu melengah-lengahkan. Batta'a yubatti'u, melengah-lengahkan apa? Melengah-lengahkan dirinya. Juga orang lain daripada turut mara ke medan pertempuran. Bukan setakat la yubatti'anna, diri dia melewat-lewatkan, melengah-lengahkan diri, tapi juga orang lain. Sebab itu kita lihat di dalam ini Quran tidak meletakkan maf'ulun bih. La yubatti'anna, ada di kalangan kamu orang yang melengah-lengahkan. Lengah-lengahkan apa? Melengahkan diri ke dia ke orang lain. Quran tak letak maf'ulun bih, menunjukkan maknanya umum. Bukan setakat mereka melengah-lengahkan diri mereka, mereka juga melengahkan orang lain supaya maju ke dalam medan peperangan, medan pertempuran. Fa in asabatkum, lalu jika kamu ditimpa musibah, qala qad an'amallahu alai, dia akan kata apa? Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Id lam akum ma'ahum syahida, kerana aku tidak bersama mereka, kerana aku tidak ikut berperang bersama mereka. Kalau kemenangan berpihak kepada kita, kemenangan berpihak kepada mereka, orang-orang munafik ini, orang kafir, maka orang munafik akan kata, lega aku tak pergi medan perang. Okey, itu maksudnya batta'a yubatti'u, mana thabbata yuthabbitu. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan seterusnya adalah batara. Batara ni makna menjadi sombong. Okey. Batara makna apa? Menjadi sombong. Dalam ayat Quranul Karim ada ke perkataan batara? Juzuk yang ke-5, tak salah saya ada. Berapa lai? 2 lai. 2 lai juzuk ke-5. Betul lah, 2 lai juzuk ke-5. Satu lihat ayat atas sekali. Okey. Batarun wari'a'an nas. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Tak ada. Wari'a'an nas ada, tapi batara tak ada. Tak ada situ batara. Di mana lagi ayat batara? Batara wari'a'an nas. Tuan-tuan lihat di mana ya? Tidak istihdar sekarang di mana juzuk bataran wari'an nas. Batirat ma'isyataha. Batirat ma'isyataha. Okey. Makna apa?
gunakan perbuatan tersebut, fasurifa anhu al-fi'lu, dipalingkan perbuatan tadi, dipalingkan, batirat ma'isyatah. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-20, insya-Allah juzuk ke-20 suratul Qasas. Ada 5 line plus 1 page ada. Okey, ada. Tuan-tuan lihat muka surat 392 ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Nampak batirat daripada batara lah, daripada batira. Okey, batara itu makna fi'il yang menjadi sombong. Batarun makna kesombongan. Batira ataupun batara boleh. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Okey, ayat 58, betapa banyak penduduk kampung, penduduk negeri yang sudah batirat ma'isyataha, penduduk kampung tadi bersenang-senang. Makna yang dikalihkan tu tak gunakan kesenangan tu untuk perintah Allah, untuk taat perintah Allah. Al-batar, al-tarabu, al-bataru makna lebih kurang sama. Makna kegembiraan yang melampau, al-bataru dan juga al-tarabu. Okey, makna suatu dahsyat, satu kesenangan yang menimpa manusia, satu perkara yang kehairanan, yang pelik, yang menimpa kepada manusia daripada keburukan. Jadi bila perkara yang pelik menimpa manusia ni, dia ada ihtimal, ada kebarangkalian benda tadi nikmat. Oh, ini nikmat daripada Allah. Ada ketikanya ada kebarangkalian benda yang menimpa manusia, benda yang buruk. Tadi ada benda yang nikmat. Oh, keburukan ni sebenarnya datang adalah satu bala yang untuk menyedarkan manusia, untuk menyedarkan diri dia siapa. Tapi ada kalanya keburukan yang datang yang menimpa manusia ni adalah kerana qillatil qiyam bihaqqiha. Manusia salah guna kuasa, menyeleweng. Jadi disebab itulah keburukan menimpa dia. Tuan-tuan lihat juzuk yang ketiga. Tak ada dekat perkataan batara, tak ada sini. Okey, tak apa. Nanti tuan-tuan cari dekat mana bataram wari'a an-nas. Kemudian kita lihat lagi perkataan ini pada muka surat berapa tadi Kita dah bagi tahu tadi batirat ma'isyataha tadi. Juzuk yang ke-20 suratul Qasas. 5 line plus 1 page. Tuan-tuan lihat di sana. Kemudian ada juga kalau terjemah di sini makna terjemah buku ni makna menjadi sombong, makna gembira yang melampau sehingga menjadi sombong lah. Kemudian batasha yabtishu adalah memukul ataupun menghentam. Batashatun makna hentaman, makna ismi masdar dia. Dia bila sebut batasha ni tanawulu syai' bi sawlatin. Sawlah makna qahran, ghalabah, dengan cara keras, paksaan, tekan. Dia mengambil sesuatu dengan cara tekanan, paksaan. Okey, jadi itu dipanggil sebagai batashun. Dalam Quran banyak, dalam surah Ad-Dukhan pun ada. Tuan-tuan lihat juzuk 5 surah Ad-Dukhan.
Yawma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Okey. Juz 25 ya, surah Ad-Dukhan. Ayat 496. Ayat yang ke-16. Yauma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Ayat ke-16. Tuan-tuan lihat. Ingatlah pada hari ketika kami menghentam mereka. Menghentam mereka dengan keras, dengan satu hentaman yang keras, hentaman yang besar. Kami pasti memberi balasan. Inna muntaqimun. Okey. Hentaman yang keras itu terjadi pada peperangan Badar kerana ketika orang musyrik dipukul dengan sehebat-hebatnya sehingga menderita kekalahan. Terramai di antara pemimpin mereka yang gugur, yang mati, yang tumbang di dalam peperangan Badar. Satu hentaman, satu balak yang besar. Kemudian tuan-tuan lihat dalam suratul Qamar pun ada. Suratul Qamar. Juzuk apa ya? Juzuk 27 Suratul Qamar. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Muka surat 530 ayat yang ke-36. Sesungguhnya وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ, sesungguhnya Nabi Lut telah pun memberi peringatan kepada mereka kaum dia. Batashatana, memberi peringatan terhadap apa? Hukuman. Batashah, hentaman Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala. Fatamarau bin nuzur, kami tetap memberi hukuman, memperingatkan mereka akan hukuman kami, akan siksaan kami. Okey. Tetapi mereka mendustakan peringatanku. Itu dalam suratul Qamar. Kemudian dalam suratul Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Pada muka surat 590 ayat ke-12. Sesungguh batasya rabbika lasyadid, ayat ke-12. Azab Tuhan kamu, hentaman Tuhan kamu sangatlah keras, siksaan. Batasha. Kemudian dalam surah Syu'ara pun ada, tuan-tuan lihat, wa idza batashtum jabbarin, juzuk yang ke-19, 5 line plus 1 page, juzuk 19, muka surat 372 ayat yang ke berapa? Ayat ke-130. Apabila kamu menyeksa, maka kamu telah melakukan secara kejam dan bengis. Batashtum makna kejam, bengis, menyeksa, azab, siksaan dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita lihat lagi ba'in thara. Ba'in thara. Daripada ba'athara makna menterbalikkan, menyepahkan, menselerakkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dalam muka surat 587 ayat yang keempat, apabila kubur-kubur, kubur jamak kepada qabrun, kubur-kubur bu'athirat, telah dibongkarkan, telah diterbalikkan. Okey, bu'athirat makna fi'il apa tu? Fi'il madhi majhul. Mana ayat pasif ni mana diterbalikkan tanahnya dan dibangkitkan apa yang ada di dalamnya. Okey. Dia sebenarnya satu tarkib rubai khumasi daripada
sulasiyain, daripada dua fi'il sulasi. Tuan-tuan lihat dia sebenarnya perkataan bu'athira, dia murakkab, ditarkibkan apa? Daripada bu'itha. Bu'itha makna dibangkitkan. Kemudian daripada uthira, jadi bu'athira. Nampak tak? Dia daripada apa? Daripada bu'itha dan juga uthira. Ini makna logik lah pada huruf ini. Sesungguhnya ba'atharah tatadamman, ba'atharah makna mengandungi makna bu'itha dan uthira, diterbalikkan dan dibangunkan, dibangkitkan manusia dalam kubur. Okey ya. Ada makna bu'itha dan uthira. Begitulah juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat perkataan tahallala daripada halla, halla. Kemudian Allah, jadi gabungan daripada dua, murakkab daripada dua, jadilah dia tahallala. Tahallala mana apa? Tahlil. Tahallala tahallalu tahallulan, iaitu menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga dengan basmalah. Basmalah tu daripada Allah, bismi dengan Allah, bismillah. Asal basmalah, lam tu adalah Allah, tahallala, lam tu adalah Allah, jadi la ilaha illallah. Basmalah, bismillah. Okey, gabungan daripada dua huruf, bismi dengan Allah. Tahallala gabungan daripada kita panggil apa? La ilaha illallah. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi perkataan yang berikut pada muka surat 76, satu kotak merah kita cari, iaitu perkataan ba ain ra ba'ir. Ba ain ra ba'ir. Apa maksud ba'ir ni? Ba'ir ni maksudnya adalah unta, camel, unta. Dalam Quran ada perkataan ba'ir, ada dalam surah Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'ir. Waliman jaa bihi himlu ba'ir. Al-ba'ir ma'ruf, satu haiwan yang diketahui umum, cuma bila sebut ba'ir, dia boleh jantan, boleh betina. Ba'ir, okey, dia boleh apa? Boleh jantan, boleh betina. Seperti sebut insan dalam bahasa Arab, insan. Ada satu surah dalam Quran dinamakan suratul insan. Dalam bahasa Melayu pun dipanggil insan. Dia adalah insan yang mulia. Insan tu lelaki ke perempuan? Insan, dia adalah seorang insan yang mulia. Insan bukan insang, insang untuk ikan. Insan adalah untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh dalam bahasa Arab. Al-insan, suratul insan. Jamak kepada ba'ir adalah aba'iratun, aba'iratun, okey, ataupun aba'iru, bu'ranun, bolehlah, semua boleh. Tuan-tuan lihat dalam surah Yusuf, di mana juzuk ke-13 nya, surah Yusuf, kisah Bunyamin ni, kalau tak salah saya lah. Okey, kisah adik-beradik Nabi Yusuf, himlu ba'ir. Di mana? Okey, tuan-tuan lihat pada muka surat 244 ayat 72. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Penyeru-penyeru mereka berkata apa? Kami kehilangan, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan bekas minum macam piala tu, piala raja, kami hilang. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, siapa yang bawa datang himlu ba'ir, siapa yang bawa datang akan suwa'al malik,
Siapa dapat datangkan balik, mengembalikan himlu suwa'al malik, piala tadi, maka dia akan memperolehi bahan makanan seberat unta, seberat beban unta yang boleh bawa. Dan akulah yang menjamin pemberian tersebut. Wa ana bihi za'im. Nabi Yusuf kata, aku akan ana bihi za'im, terhadap sagu hati Ju'alah tadi, akulah sebagai za'im, aku penjamin, za'im. Tentuan kalau dalam bab, tentuan kalau belajar dalam fiqh ada bab kafalah, kafalah, bab kafalah. Kafalah tu makna jamin. Satu lagi dhaman. Dhaman pun makna jamin. Ada perbezaan yang halus, tuan-tuan kena lihat dalam kitab fiqh. Tak salah saya kalau kafalah ini maksudnya menjamin, tapi dari sudut diri. Kalau dhaman dari sudut al-mal, harta. Okey. Tapi perbahasan yang panjang lah, tuan-tuan lihat balik. Terutama bank-bank menggunakan ad-dhaman. Untuk apa kita panggil guarantor, penjamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 72 dalam surah Yusuf. Kemudian perkataan terakhir untuk hari ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada buku surat 76, perkataan yang terakhir satu kotak merah, iaitu perkataan ba'lun, ba'in lam, ba'lun. Ba'lun jamak dia adalah plural, adalah bu'ulah, bu'ulatun. Ba'al, bukan baghal. Baghal lain, baghal kecukan antara kuda dengan himar, keldai. Itu ada dalam Quran juga, baghlun. Tapi ni bukan baghlun, ni ba'lun. Okey, ba'lun jamak dia bu'ulah. Ada ba'lun, tapi mana nama sejenis patung emas dipanggil ba'lun. Dia ada dua. Tuan-tuan, sebenarnya dia ada kesinambungan juga. Tuan-tuan lihat, dalam Al-Quranul Karim, bila sebut ba'lun, dia adalah pasangan bagi pihak lelaki. Pasangan lelaki perempuan, suami isteri, yang jantan ataupun yang lelaki itu dipanggil sebagai al-ba'al, ba'lun. Wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Dalam juzuk 12 4 lai plus 1 page, surah Hud. Dalam kisah apa ni? Kisah antara Nabi Ibrahim dan juga Sarah ni. Tuan-tuan lihat, juzuk berapa sebagai itu? 12. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-109, muka surat 234. Bukan, juzuk 12 berapa lah, 14 muka. Jadi muka surat 230, ayat 72. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Isterinya telah berkata, sesungguhnya sungguh menghairankan. Ya wailata, alangkah peliknya. A'alidu, adakah aku boleh lagi melahirkan, beranak. Wa ana ajuz, aku dah tua dah. Wa hadha ba'li syaikha, ini suamiku pun dah tua bangka dah, syaikha. Inna hadha la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang ajaib, yang mengagumkan, yang menghairankan. Okey. Ini kisahlah antara, ni perbualan ni antara siapa? Nabi Ibrahim dan juga isterinya Sarah alaihi wassalatu wassalam. Okey. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi jamak kepada ba'lun adalah bu'ulatun. Okey, bu'ulah. Dalam Quran ada ke bu'ulah? Dia sebenarnya ada kesamaan juga. Ba'lun kita bagi untuk manusia lah, suami. Kalau yang jantan untuk haiwan dipanggil fahlun. Fahlun, fahalam, fahlun. Jamak dia fuhul.
Jamak dia apa? Fuhul. Fahlun ataupun fuhulatun. Begitu juga ba'lun. Ba'lun untuk kita panggil manusia lah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Juzuk yang kedua 7 helai plus 1 page Ayat mengenai apa ni? Mengenai talak lah ni, rujuk. Talak lah, bila dah talak nak rujuk. Bila dah cerai nak rujuk balik. Ayat 228 suratul Baqarah, ayat muka surat 36. Tuan-tuan lihat ayat dia panjang lah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan, mereka tunggu diri mereka beriddah selama 3 quru, 3 kali suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tak halal bagi mereka. Mereka sembunyikan. Tak halal bagi perempuan diceraikan, mereka sembunyikan apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan dalam rahim mereka, sekiranya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. In fi dzalika in aradu islaha, sekiranya mereka nak akan islah, kebaikan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ayat 228, tuan-tuan tengok para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya. Ayat dan suami-suami wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk dalam masalah menanti ini, iaitu beriddah ni, perempuan beriddah ni. Jika mereka para suami menghendaki islah, nak berbaik semula, nak buat kebaikan kepada isteri tadi. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih 1 darjat daripada isterinya. Apa lebih 1 darjat tu? Disebabkan kerana suami bertanggungjawab terhadap keselamatan, kesejahteraan rumah tangga. Itu lebih 1 darjat daripada isteri. Tanggungjawab masing-masing ada tanggungjawab. Suami ada tanggungjawab, isteri tanggungjawab. Cuma suami lebih sikit. Dan ini menunjukkan kuasa rujuk. Ketika mana cerai dalam tempoh iddah boleh rujuk. Rujuk ini, autoriti rujuk hanya pada kaum lelaki. Walaupun perempuan tak setuju, tak apa, kerana perempuan tak ada hak untuk masalah rujuk nak tak nak. Lelaki itu yang ada autoriti. Sama macam cerai. Cerai, perempuan tak ada hak untuk cerai, lelaki ada hak untuk cerai. Tapi perempuan boleh guna satu term yang dipanggil sebagai khulu', tebus talak. Tapi perempuan kena bayarlah. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari segi hukum lah. Kita ada dua, dari segi qadaan wa diyanatan. Dari segi agamanya beginilah, dari segi hukum hakam agama, fiqahnya. Tapi dari sudut qanun, dari sudut apa? Dari sudut qadaan, dari sudut undang-undangnya, itu kena ke mahkamah syariah, kerana mereka ada dua. Satu sijil kahwin, bila dicerai maka ada sijil cerai. Bila dalam cerai itu dirujuk kembali, dia ada sijil rujuk, dan tidak ada sijil kahwin telah ditarik kembali. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukup setakat itulah mengenai dengan ba'lun. Cuma ada satu lagi tu. Apa dia satu lagi? Setiap musta'alin, kullu musta'alin ala ghairihi fasamma al-arabu ma'budahum
alladhi yataqarrabuna bihi ila Allah ba'lan, mereka namakan ba'lan. Sebab apa? I'tiqadihim dhalika fih. Okey, setiap kullu musta'lin, setiap makhluk yang dianggap tinggi, okey, musta'lin, ala ghairi, ke atas selainnya. Jadi fasammal arabu ma'budahum, orang Arab menamakan ma'bud, benda yang disembah, patung yang disembah mereka, alladhi yataqarrabuna bihi, yang mana patung-patung yang mentaqarrubkan kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Allah, itulah mereka menamakan berhala ini, kerana mereka ada kita panggil apa, mereka ada satu lesen, ataupun mereka ada satu cara, satu landasan yang mereka ni dekat real sampai kepada Allah. Mereka dapat sampaikan kami ini kepada Allah, mereka dapat dekatkan kami kepada Allah, kepada Allah. Jadi mereka menganggap berhala ini, orang Arab menganggap berhala ini sebagai apa? Musta'lin, benda yang tinggi, sebab mereka ni dapat angkat kita dekat dengan Allah. Jadi mereka namakan berhala mereka sebagai ba'lan. Itu i'tiqad mereka lah, mereka i'tiqad sesat mereka. Sebab tu dalam surah As-Saffat disebutkan, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Okey, tuan-tuan nampak lah surah As-Saffat, selepas surah Yasin. Tuan-tuan buka dalam juzuk 23 Tuan-tuan nampak pada muka surat 4 berapa tu? 450 ayat yang ke-125. Atad'una ba'lan. Patutkah, adakah kamu ni menyembah Ba'al? Kamu menyembah Ba'al. Wa tazaruna ahsanal khaliqin, dan kamu tinggalkan Allah, yang mana Allah lah ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Apa itu Ba'al? Ba'al adalah nama salah satu berhala daripada orang Punisia. Ini dalam huraian terjemahan lah. Tapi nak bagi tahu, Ba'lan, orang Arab menamakan dia satu benda yang sangat tinggi, yang mereka anggap benda ni tinggi, boleh dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dinamakan, dibina daripada lafaz Ba'al ini juga al-muba'alah, bukan mubahalah. Mubahalah tu sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah ni macam Nabi buat dengan Nasrani Najran. Siapa berani sumpah mubahalah, semua saksikan, semua penduduk saksikan, sekiranya aku benar, maka azab on the spot menimpa kamu. Kalau kamu benar, azab on the spot menimpa aku. Ini mubahalah, satu benda yang besar. Tak berani kita nak buat benda-benda mubahalah ni, melainkan dalam isu yang sangat besar. Jadi sini bukan mubahalah, muba'alah, ain. Muba'alah adalah kinayah daripada jima'. Muba'alah, bi'alun adalah kinayah daripada jima', bersetubuh. Bersetubuh. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar itu dulu untuk pengajian kita Qamus Al-Quranul Karim. Sekarang kita nak masuk dalam bab tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, dalam tadabbur Al-Quran ni kita dah bincang mengenai huruf muqatta'ah. Bila mana huruf tersebut mula dengan huruf apa? Sad, maka menunjukkan sad itu banyak berulang-ulang kalimah huruf sad di dalam kalimah dalam surah Sad. Kalau qaf, maknanya banyaknya kalimah yang mempunyai huruf qaf dalam surah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tadabbur Al-Quran. Dalam topik kita adalah
Apa topik kita? Iaitu At-Ta'birul Qur'ani, struktur ayat Quran. Dan ini satu perkara yang sangat menakjubkan kita bila kita tengok balik ayat Al-Quranul Karim, kita perincikan, maka di sana seperti mana yang kita sebutkan, yang sifat-sifat huruf, ada hamas, lawan dia apa? Hamas yang kita bincangkan sebelum ini, hamas lawan jahar. Sifat huruf tu ada separuh dalam Quran. Separuh daripada sifat huruf mahmus, separuh lagi adalah sifat huruf jahar, ada dalam huruf muqatta'ah. Begitulah juga dalam syiddah, lawan dia rakhawah. Okey, infitah lawan dia apa? Infitah. Infitah lawan dia inkhafid lah. Okey, tuan-tuan lihatlah dalam term-term ilmu tajwid ni, banyak sifat-sifat huruf yang tuan-tuan perlu mendalami. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita kaji lagi banyak perkataan-perkataan dalam Quran yang di luar daripada kotak pemikiran kita. Sesungguhnya telah jelas tidak diletakkan lafaz kalimah Al-Quran ini bukan diletakkan sia-sia saja-saja, tidak. Bukan tak diambil kira apa-apa, main letak, tidak. Tetapi dia sebenarnya mawdu'ah wad'an daqiqan, diletakkan dengan satu peletakan yang sangat halus, yang sangat-sangat halus. Tuan-tuan lihat, kalau tuan-tuan perhatikan perkataan dunia berulang di dalam Al-Quranul Karim dengan kadar perkataan akhirat, sesungguhnya berulang-ulang dua kalimah di dunia akhirat, fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Dunia dan juga akhirah, dua kalimah ni berulang-ulang sebanyak 115 kali dalam Quranul Karim. Maknanya dunia pun 115 kali, al-akhirah pun 115 kali. Perkataan malaikat berulang-ulang seperti mana syaitan, kalimah syaitan berulang-ulang. Syayatin, kalimah syayatin berulang-ulang dalam Quran 88 kali. Begitulah juga perkataan malaikat 88 kali berulang dalam Quran Al-Karim. Sama, dia dua benda yang berlawanan tapi berulang kali. Dari segi statistiknya sama, bilangan ya. Kemudian tuan-tuan lihat lagi perkataan al-maut. Maut tu makna mati, dan juga mustaq daripada maut, maknanya sama ada fi'il madhi ke mata, fi'il mudhari' ke yamut, maut. Jadi berulang-ulang al-maut dan juga al-hayah. Al-hayah kehidupan, al-maut kematian. Al-maut dan juga hayah ni berulang-ulang sebanyak 145 kali dalam Quranul Karim. Begitu juga as-saif, dalam surah Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Syita musim sejuk, winter. As-saif sama, musim panas. Okey. Jadi perkataan as-saif berulang dalam Quran sama kadarnya, bilangannya dengan perkataan syita, iaitu 5 kali berulang dalam Quranul Karim. Perkataan as-sayyi'at, lawan kepada as-sayyi'at apa? As-sayyi'at dan juga mustaqnya. Tak kira lah mustaq sama ada dia punya sayyi'at adalah jamak, mungkin mufrad ataupun singular dia ataupun fa'il ke apa ke. Yang penting mustaq daripada as-sayyi'at dengan kadar lafaz as-salihat. As-salihat orang yang beramal soleh, as-sayyi'at perkara-perkara yang tak baik, yang tidak soleh lah, yang kejahatan, kesilapan. Jadi berulang-ulang setiap sayyi'at dan juga salihat dalam Quranul Karim sebanyak 167 kali dalam Quranul Karim. Tuan-tuan, perkataan kufur, kufrun lawan dia imanun, berulang-ulang dalam Quranul Karim sebanyak 17 kali kufrun, 17 kali imanun. Kemudian perkataan apa lagi berulang-ulang, lafaz kufrun
dengan kadar lafaz iman, sesungguhnya berulang setiap daripada keduanya sama niya marwat 8 kali. Kufrun iman, kufrun wa iman, kufrun iman, dua-dua serentak. Berulang kalimah tadi serentak. Ini sebanyak 8 kali. Okey. Kemudian berulang sebutan iblis. Iblis lawan dia apa? Lawan isti'azah, minta berlindung dari iblis. Jadi perkataan iblis dan juga isti'azah, minta berlindung daripadanya, berulang-ulang dalam Quranul Karim sebanyak 11 kali. Penyebutan al-kafirin. Al-kafirin. Al-kafirin ni tuan-tuan adalah orang-orang kafir. Berulang binafsi adadin nar, iaitu berulang-ulang dengan bilangan api neraka itu sendiri. Okey, api neraka berapa banyak disebut dalam Quran? Begitulah al-kafirin disebut banyak itu dalam Quran Al-Karim. Okey, bila sebut tentang al-harbu, iaitu peperangan. Peperangan berulang-ulang mengikut bilangan asra. Bilangan kalimah asra, kalimah tawanan dalam Quran. Adanya kalimah tawanan berapa kali, maka kalimah harb juga sama banyak. Okey. Kemudian yang ajaibnya tuan-tuan, lafaz qalu berulang-ulang banyak. Qalu sebanyak 332 kali dalam Quran. 332 kali dalam Quran kalimah qalu sahaja. Yang ajaib lagi, yang peliknya, sama kalimah qalu ni dengan kalimah qul. Qul fi'il amar. Qala, dia berkata. Qalu, mereka berkata. Qul fi'il amar, kamu katakanlah. Fi'il amar, perintah daripada Allah kepada makhluknya, juga berulang sebanyak 332 kali. Nampak? Kalimah qalu 332 kali, kalimah qul fi'il amar juga sama bilangannya 332 kali berulang dalam Quranul Karim. Perkataan qaulan, qaul 332 kali. Okey, lafaz syahrun. Tuan-tuan lihat lafaz asy-syahrun. Syahrun ni berulang-ulang sebanyak 12 kali dengan mengikut bilangan bulan dalam setahun. Syahrun, asy-syahr, syahru mana apa? Syahru mana bulan. Berulang berapa banyak kali? 12 kali. Sebab apa? Samalah dengan bilangan bulan dalam Islam. 12 kali juga. Bulan bermula bulan Muharram, berakhir dengan bulan Zulhijjah. Lafaz al-yawm. Al-yawm ni hari. Al-yawm ni makna hari ni, hari. Okey. Takarrara, berulangnya perkataan al-yawm, hari ni 300. Al-yawm, ada alif lam. Al-yawm berulang-ulang sebanyak 365 perkataan yaum dengan bilangan hari-hari setahun. Hari-hari setahun, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah. Hari-hari setahun ada 365 hari. Jadi perkataan yaum dalam Quran ada 365 hari bersamaan dengan hari-hari di kehidupan dunia selama setahun. Satu lagi ayyam, jamak ada al-ayyam. Ayyam, hari-hari. Hari-hari ini berulang-ulang 30 kali dengan mengikut bilangan hari-hari sebulan. Ayyam dalam Quran ada 30 kali sebab kita ada 30 hari dalam sebulan. Cuma tuan-tuan, menjadi persoalannya sekarang ini, kerana apa diterbalikkan? Disebut al-yaum 365 hari. Kenapa tak sebut al-yaum itu 30 hari baru sesuai? Tapi al-ayyam tu kan jamak. Dia diletakkan 365 hari baru betul. Tapi persoalannya tuan-tuan, kerana apakah diterbalikkan? Al-yaum sepatutnya 30 hari, tapi Quran letak 365 hari, dan 300 kalimah al-yaum ini 365 kali berulang dalam Quran Al-Karim. Berbeza dengan perkataan yaum.
perkataan al-ayyam. Al-ayyam hanya 30 kali. Sebab tu al-ayyam ni plural, jamak. Dialah sepatutnya diletakkan 365 hari, 365 kali dalam Quran sepatutnya. Tapi terbalik. Yang mana yaum, al-yaum diletakkan 365 hari, al-ayyam diletakkan 30 kali saja atau 30 hari, 30 kali dalam Quran. Tuan-tuan nampak gambaran? Sekali lagi saya ulang, perkataan yaum, al-yaum dalam Quran ada 365 kali berulang dalam Quran bersamaan dengan hari-hari di kehidupan dunia selama setahun. Tapi perkataan apa? Satu lagi, perkataan al-ayyam plural kepada yaumun ada 30 kali saja dalam Quran. Seolah-olah menunjukkan dalam sebulan ada 30 hari. Sebab apa tak diterbalikkan? Sepatutnya al-ayyam ni 365 kali berulang. Yang perkataan al-yaum itu 30 kali dah cukup dalam Quran. Sepatutnya begitu. Apa ulama jawab? InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya esok. Perbahasan yang sangat panjang dan juga contoh-contoh yang ulama bawakan cukup menarik dan cantik. InsyaAllah kita akan bincangkan esok. Tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, terima kasih saya ucapkan. Tak jemu-jemu mengikuti pengajian kita. Jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian tadabbur Al-Quran dan juga kamus Al-Quran kita pada pagi yang mulia ini, untuk sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan jangan lupa kita bertemu kembali esok. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa tersalah dalam penyampaian. Okey, akhir kalam kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.